Tajuk utama 20 Jamadil Awal 4 Januari, banjir makin buruk, 6 negeri terjejas. Tipu data isteri, taktik poligami baru suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Al-Muhsin Muhammad Noor. Perkembangan banjir di 6 negeri sehingga jam 6.30 petang, hampir 23,000 mangsa banjir ditempatkan di Pusat Penempatan Sementara PPS meningkat berbanding lebih 20,000 jam 4.30 petang tadi. Paling tinggi dicatatkan di Pahang dengan 204 dibuka melibatkan 14,452 mangsa dari 3,705 keluarga. 9 daerah di Pahang kini ditenggelami bah. PPS paling tinggi dibuka dekat Raub 46, diikuti Jerantut 33, Maran 32 dan Kuantan 31. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, 62 PPS dibuka di 7 daerah di Johor iaitu Segamat, Batu Pahat, Kluang, Mersing, Pontian, Johor Bahru dan Kota Tinggi melibatkan 6,506 mangsa dari 1,721 keluarga. Di Terengganu, 10 PPS dibuka di Kemaman dan Dungun. Di Kelantan, 3 pusat pemindahan dibuka dekat Gua Musang. Selangor catat 173 mangsa dari 50 keluarga di Hulu Selangor dan Kuala Selangor dan dipindahkan ke 4 PPS. Dan akhir sekali di Perak, 4 daerah iaitu Hilir Perak, Kuala Kangsar, Mualim, Kampar terjejas melibatkan 611 mangsa dari 168 keluarga. Di Pahang, pengarah bomba Wan Muhammad Zaidi Wan Isa mengingatkan orang ramai dan penduduk berhampiran sungai dan kawasan mudah ditenggelami air supaya siap siaga untuk berpindah jika kawasan mereka mula dinaiki air. Tindakan awal untuk berpindah katanya amat penting bagi menjamin keselamatan terutama kepada golongan warga emas, pesakit kronik, ibu bersalin dan sebagainya. Berpindah lebih awal juga dapat mengelak dari pelbagai perkara tidak diingini seperti menyukarkan kerja-kerja menyelamat, menyampaikan bantuan dan sebagainya. Mengulas mengenai video yang tular melibatkan 5 sekeluarga yang terperangkap di atas rumah yang ditenggelami air di Kampung Ajai Dong, Raub, 26 pegawai dan anggota dari Balai Bomba Raub, Kuala Lumpur dan Perak digerakkan ke lokasi kejadian. Pasukan penyelamat menghadapi kesukaran untuk masuk ke kawasan tersebut akibat keadaan air yang deras dan kegelapan malam. Kesemua mangsa berjaya dibawa keluar ke pusat pemindahan sementara di Dewan Orang Ramai jam 6 pagi. Jadi kita cuba mengesan mangsa ini di mana. Cuma Alhamdulillah walaupun dalam kita menghadapi kesukaran, sebab di waktu malam, kadang gelap, kadang cuaca yang tidak menentu ataupun keadaan air yang kita tak pasti bagaimana keadaan air. Jadi dengan adanya nombor telefon, Alhamdulillah kita dapat call mangsa ini. Dan berpandukan kepada panggilan telefon tersebut, jadi kita jadikan panduan untuk pergi membuat kerja-kerja penyelamat. Perkara sama turut dinyatakan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu, Mat Hilman Abdul Rashid, kelewatan berpindah boleh menyebabkan mangsa terkandas sekiranya air naik dengan mendadak. Kedegilan mangsa juga akan merumitkan tugas-tugas menyelamat berikutan pematuhan SOP dan normal baharu akibat COVID-19. Kalau sekiranya terdapat ombak ataupun keadaan yang mencurigakan, saya syorkan supaya kita pindah awal. Jangan kita buat pindah di saat-saat akhir yang sudah tentulah akan merumitkan keadaan dan menyukarkan pasukan penyelamat untuk memberi bantuan. Terutamanya di kawasan-kawasan pesisir pantai ini yang dalam keadaan ombak besar ini sudah tentulah ianya tidak selamat untuk kita diami. Dan untuk perkembangan lanjut banjir di Johor, kita bersama Nur Hanisa Hasanuddin yang kini berada di Kota Tinggi bersama juru kamera Zamir Zulkifli. Silakan Hani.
Terima kasih Muhsin di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Baik, kalau petang tadi anda boleh melihat Hani di Jalan Sungai Bang ataupun Kampung Makam, iaitu jalan alternatif untuk penduduk kampung di situ untuk ke Bandar Kota Tinggi Johor. Tetapi malam ini Hani sendiri berada di lokasi Bandar Kota Tinggi Johor untuk melihat sendiri keadaan situasi banjir terkini. Baik, kalau anda boleh lihat ya, di belakang saya ini ada papan tanda. Itu kalau anda boleh lihat paras air papan tanda itu, kalau Hani masuk ke dalam, berkemungkinan paras dada ataupun leher. Dan kalau boleh minta kameraman kita pan ke sana sikitlah. Dan di belakang sana ada bank, ada kedai-kedai, semuanya terpaksa ditutup kerana air yang dinaiki agak teruk semalam. Tetapi kalau hari ini saya dimaklumkan oleh polis bertugas di sini, air untuk hari ini sudah semakin surut dan itu Hani rasa menandakan petanda yang baik untuk penduduk di sini. Dan kalau kita ke sana pula, anda boleh nampak ada stesen minyak, ada hotel, apa semua. Tetapi yang menyedihkan, semuanya terpaksa ditutup dan Hani boleh ibaratkan kota bandar Kota Tinggi ini, Johor ini seperti sudah lumpuh. Yang menyedihkan, orang sebelum ini baru nak hidup daripada COVID-19 tetapi ditimpa pula dengan bencana banjir seperti ini. So, yang Hani boleh simpulkan, mereka ini seperti boleh diibaratkan seperti sudah jatuh ditimpa tangga. Baik, dan bercerita tentang banjir, sudah tentu orang ramai berfikir bagaimana SOP-nya di sini. Baik, semasa Hani di sini, orang ramai sudah tentu berkerumun untuk melihat situasi di sini. Tetapi apa yang Hani boleh katakan, pegawai polis sentiasa berada di sini. Bahkan sekarang ini di hadapan Hani ini pun ada beberapa pegawai polis yang menjaga keselamatan ketika membuat laporan ini. Dan dari masa ke semasa, polis akan membuat pengumuman untuk mengarahkan penduduk yang berkerumun di sini untuk beredarlah. Dan juga petang tadi Hani berkesempatan untuk singgah di PPS Vocational Kota Tinggi. Dan apa yang boleh Hani katakan, walaupun terpaksa dipindahkan kerana banjir, namun terdapat pusat saringan COVID-19. Bermaksud mangsa yang dipindahkan harus menjalankan proses saringan terlebih dahulu dan baru dimasukkan ke pusat perpindahan. Dan Hani rasa tiada masalah jika orang untuk risau sebarang SOP kerana pihak berkuasa polis, bomba APM dan sebagainya memang menjaga SOP yang telah ditetapkan kerajaan. Baik, Hani rasa itu sahaja laporan situasi terkini di Bandar Kota Tinggi. Tetapi untuk keseluruhan Johor, sehingga jam 6 petang tadi sebanyak terdapat 22 PPS aktif dan jumlah mangsa banjir keseluruhannya adalah 2,695. Baik, Hani rasa setakat itu saja. Hujan pun tak, insya-Allah mungkin dalam beberapa hari banjir di sekitar Johor akan kembali reda lah. Baik, Hani rasa itu saja laporan saya di sini. Seperti biasa, laporan lanjut Hani akan kongsikan di media sosial Berita Al-Hijrah. Kita kembali kepada studio bersama Muhsin. Terima kasih Hanisa Sanudin atas laporan tersebut. Di Terengganu, seorang wanita warga emas hidup dalam keresahan setiap kali hujan lebat bimbang rumahnya di Kampung Pasir Gajah, Kemaman ditenggelami bah secara tiba-tiba. Hamidah Long, 76 tahun berkata keadaannya yang sukar bergerak dan bertongkat menyulitkannya menyelamatkan diri ketika banjir. Lebih-lebih lagi dia tinggal bersendirian. Katanya ini adalah kali ketiga dia berpindah ke pusat pemindahan sementara PPS selepas 5 fasa banjir pada musim monsun kali ini. Hamidah yang menghidap penyakit darah tinggi dan jantung lemah hanya bergantung kepada penduduk dan pihak berkuasa jika terpaksa berpindah PPS. Tok orang dipindah baru ni tak ada naik dalam rumah. Tok ada rakit barang-barang tu, tiba-tiba tok rakit tu. Tak tahulah. Tok ada orang. Nak suruh orang kampung pun tak ada orang. Ada apalah, metok lah. Jangan naik atau umum tu. Maksudnya 3 kali pindah tu atau baru ni lah? Baru ni. Mula-mula sekejap. Lepas tu 2 malam. Lepas tu 4 malam. Lepas ni tahu lah. Sementara itu, Pengerusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Pasir Gajah, Razali Omar berkata, pihaknya peka dengan mangsa banjir, lebih-lebih lagi warga emas yang uzur seperti Hamidah.
Banjir di Terengganu memasuki fasa kelima apabila 1,044 mangsa dari 357 mangsa telah berpindah ke 10 PPS di dua daerah iaitu Dungun dan Kemaman setakat jam 4 petang. Seramai 844 mangsa dari 266 keluarga kini ditempatkan di 7 PPS seluruh Kemaman, manakala 200 lagi mangsa dari 61 keluarga berada di 3 PPS di Dungun. Seorang pelajar tahun pertama Universiti Sains Islam Malaysia USIM ditemui mati lemas selepas dipercayai dihanyutkan arus deras sebuah sungai melimpah di Kampung Nyor, Kluang. Dalam kejadian pada pukul 12.20 tengah hari itu, mangsa Ikmal Hakimi Mahasan, 20 tahun, ditemui kira-kira 50 meter dari lokasi dia dilaporkan terjatuh. Ketua Polis Keluang Assistant Commissioner Loh Hang Seng berkata ketika kejadian mangsa dalam perjalanan untuk ke rumah seniornya dikenali sebagai Amir yang tinggal di Kampung Bentung. Namun mangsa memberitahu bapanya kampung tersebut tidak dapat dilalui kerana dinaiki banjir. Sementara itu, bomba berkata operasi menyelamat mangsa mendapati kereta Pro 2 Azia yang dipandu mangsa hanyut di bawah arus. Kereta tersebut dijumpai di dalam parit dengan kedalaman 4 meter. Kereta mangsa telah dinaikkan ke darat menggunakan penarik kereta. Namun mangsa ditemui dalam jarak 51 meter dari lokasi kereta dijumpai. Tukar nama tapi acara tetap sama. Alhamdulillah bertemu lagi. Memperdaya pihak mahkamah dengan memalsukan alamat isteri pertama dalam proses memohon kebenaran poligami. Itu antara modus operandi yang digunakan sesetengah pemohon poligami atau suami untuk membolehkan sesi perbicaraan berjalan tanpa pengetahuan isteri pertama, sekaligus memudahkan permohonan tersebut diluluskan. Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Perkahwinan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, Rozimi Zamri berkata, taktik itu dilakukan dengan memanipulasi keadaan dan memberi tekanan kepada pihak mahkamah. Ketika mana membuat permohonan di mahkamah, dia menggunakan pakai alamat penyampaian saman kehadiran isteri itu satu alamat yang palsu. Jadi apabila mahkamah cuba serve saman ataupun menyampaikan saman kepada pihak isteri pertama ini, pihak isteri yang sedia ada ini, maka affidavitnya akan gagal lah. Dah 2-3 kali gagal seolah-olah isteri pertama tidak berminat untuk hadir. Maka di sini pihak lelaki ini akan cuba menekan mahkamah supaya perbicaraan ini dijalankan juga tanpa kehadiran isteri. Tambahnya, sebahagian pemohon cuba mengaburi pihak berwajib dengan membuat permohonan poligami di luar negeri. Semua itu dilakukan agar pernikahan tersebut dapat dijalankan tanpa pengetahuan isteri pertama. Ada juga pihak yang cuba memalsukan dokumen kebenaran yang kononnya dikeluarkan oleh mahkamah, namun taktik itu berjaya dikesan pihaknya. Cuma apabila kita menyiasatnya, pemohon tersebut tidak memberikan kerjasama lah bagaimana dia dapat dokumen tersebut. Ya, maksud saya ini dokumen itu dokumen palsu, bukan dokumen original. Dokumen itu dokumen palsu. Apa yang kita jumpa ialah kebenaran penghakiman mahkamah itu palsu, surat kebenarannya berserta resit-resit palsu serta surat kebenaran letterhead yang dikeluarkan itu pun juga palsu. Jadi kalau sekali imbas memang kita tak perasan, tapi apabila kita teliti betul-betul kita akan nampak ianya tidak sama dengan apa yang dikeluarkan sebenarnya oleh agensi berkenaan. Jelasnya, penglibatan isteri pertama dalam permohonan poligami adalah untuk menjamin kebajikan mereka setelah perkahwinan tersebut dijalankan. Antara aspek yang dinilai sebelum poligami dibenarkan ialah tanggungjawab pemohon sebagai bapa dan suami serta kemampuan kewangan. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim tetap membantah pertandingan Miss Plus World 2020 walaupun program itu ditukar nama kepada pencarian bakat yang melibatkan peserta Muslim. Menurut pengarah kanan pejabat yang dipertua Yadim, Muhammad Zai Mustafa, masih terdapat unsur ala-ala Ratu Cantik wanita dalam program tersebut. Kita melihat kepada intipati program tersebut. Maknanya
sekiranya antipati program tersebut menyerupai ataupun ala kepada pertandingan Ratu Cantik wanita, maka itu yang kita bantah. Dan kita bantah itu kerana ada akta dan juga ada peraturan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Bukan soal nama. Kalau letak nama apa sekalipun, tetapi ain ataupun aktiviti program tersebut menjurus ke arah ala pertandingan itu, maka kita dengan tegaslah menyatakan persetujuan di awal lagi, kita memang tidak bersetuju. Tambahnya, penganjur telah melanggar perjanjian dan peraturan seperti yang dibincangkan bersama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sebelum ini. Penganjur boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan serta Majlis Fatwa Kebangsaan berhubung penganjuran Ratu Cantik. Muhammad Zai berharap agar mana-mana penganjur peka dengan sensitiviti agama Islam serta merujuk kepada agensi dan jabatan agama terlebih dahulu. Sementara itu, peserta Miss Plus World 2020 mendakwa tidak dimaklumkan mengenai larangan orang Islam menyertai pertandingan menyerupai Ratu Cantik wanita tersebut. Menurut salah seorang peserta Muslim yang turut bertanding, dia merasakan amat terkilan dan tertipu dengan pihak penganjur kerana tidak memaklumkan perkara ini dengan lebih awal. Sebenarnya, kami kontestan tak tahu berkenaan fatwa ini. Kami tak tahu. Kami tidak dimaklumkan oleh penaja pun. That means penaja itu maksud penganjur lah. Tidak dimaklumkan kepada kami hanya sampai 31 hari bulan Disember. Saya juga dimaklumkan masa diberitahu itu, organizer sebenarnya dah tahu berkenaan ini 20 hari sebelum dia bagi tahu pada kami. Kami tak tahu. Jelasnya, penganjur sepatutnya melakukan penelitian terlebih dahulu sebelum membuka penyertaan kepada orang Islam dan memaklumkan kepada Persatuan Ratu Cantik Wanita Malaysia bagi mendapatkan nasihat sebelum melaksanakan sesuatu program agar peserta lebih cakna dengan sesuatu program yang disertai. Dalam pada itu, dia difahamkan permit yang dipersetujui adalah berbentuk pencarian bakat dan bukan pertandingan ala Ratu Cantik seperti mana yang ditegaskan oleh pihak berkuasa. Sebagai seorang Muslim, beliau akur program yang berbentuk pencarian Ratu Cantik tidak seharusnya disertai. Tetapi kalau misalnya nama tu tak ditukar dan masih terus atas pageant dan saya tahu tentang fatwa itu sebelum 30 hari, memang saya akan tarik diri. Saya takkan langgar undang-undang Malaysia. Jelasnya, dia tersepit kerana perlu menanggung kerugian jika menarik diri daripada pertandingan itu. Berikutan, segala persiapan dan penajaan sudah siap sepenuhnya. Bukan disebabkan jenayah pihak ketiga dan juga bukan disebabkan kecuaian. Itu keputusan Mahkamah Coroner Seremban berhubung kes inkuas kematian remaja perempuan Island Perancis Nora Ann Quarin. Coroner Maimunah Aid juga memutuskan supaya inkuas yang bermula sejak 24 Ogos lalu itu ditutup. Mahkamah mendapati kematian remaja 15 tahun itu adalah akibat peristiwa malang atau misadventure apabila mangsa keluar dari bilik penginapannya berseorangan dan kemudian tersesat di kawasan ladang kelapa sawit. Maimunah turut memberitahu adalah tidak berasas untuk beliau membuat sebarang spekulasi penglibatan pihak ketiga tanpa fakta atau bukti yang kukuh. Malah katanya ini akan menjadi pelanggaran kepada tugas beliau jika berkata sebaliknya. Nora Ann didapati hilang pada 4 Ogos 2019 sehari selepas dia dan keluarganya tiba di Malaysia untuk percutian 2 minggu di sebuah pusat peranginan The Dusun Resort di pantai Seremban. Mayatnya ditemui 10 hari selepas dilaporkan hilang berhampiran sebatang anak sungai di sebuah lurah yang terletak kira-kira 2.5 km dari pusat peranginan itu. Laporan awal bedah siasat menyimpulkan kematian remaja itu akibat pendarahan usus yang disebabkan kebuluran serta tekanan berpanjangan.
Program Bual Bicara Pagi di TV Al-Hijrah, Assalamualaikum, memulakan siaran pertamanya untuk tahun 2021 dengan pemakaian pelindung muka atau face shield. Prosedur operasi standard SOP baharu di stesen TV berkenaan itu juga sebagai alternatif untuk mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 selain amalan penjarakan fizikal dan pemakaian pelitup muka. Pemakaian pelindung muka itu wajib kepada barisan pengacara, tetamu jemputan dan semua kru penerbitan yang terlibat. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, Namanzi Haris, inisiatif itu boleh menjadi tauladan kepada penonton di samping mempromosikan kehidupan dalam kelaziman baharu. Sementara itu, pengacara Farah Diana Anwar menyahut saranan itu sebagai salah satu inisiatif perlindungan diri. Alhamdulillah, selesai hari pertama bekerja hari ini di tahun 2021. First time sebenarnya bersiaran secara live dengan memakai face shield ini. Mula-mula rasa macam kekok jugalah. Sebab rasa macam kita akan dengar bila kita bercakap, so macam dengar suara kita macam dipatuk balik kepada kita kan. So macam tapi demi mematuhi SOP lah, kita akur, macam Farah sendiri rasa akur dan untuk orang kata lah mengekang dan orang kata kalau boleh kita tak nak lah dengan mana tahu siapa-siapa yang datang panel kita ke kru kita kan yang ada kontak rapat dengan siapa dan sebagainya, so minta dijauhkan. So ini antara perlindungan untuk diri sendiri jugalah. Alhamdulillah, mula-mula rasa macam kekok, tak selesa, tapi bila lama-lama tu macam okey pula rasa macam lah demi mematuhi SOP kita macam akur okey je lah. Rakan pengacara Nur Azidah Muhammad menyambut baik ketetapan itu selari tugasannya yang berdepan tetamu jemputan tiap kali mengacarakan program berkenaan. Alhamdulillah, pertama kali dalam sejarah sepanjang saya bersiaran, inilah kali pertama saya pakai face shield sewaktu bersiaran. Jadi saya pakai face shield ni untuk 2 jam 30 minit supaya kita lebih selamat. Sebab kerja macam kita berhadapan dengan ramai panel dan sebagainya. Jadi dengan adanya face shield ni kita lebih dilindungi dan rasa yakin. Jadi terima kasih kepada TV Al-Hijrah kerana memberikan kami host-host di Assalamualaikum untuk menggunakan pelindung muka ini ketika berhadapan dengan panel-panel. Jadi anda jangan lupa untuk jaga SOP kita, jaga jarak, kita jaga kita. Jadi kalau saya pun dah akur dengan norma baharu ini, bagaimana pula dengan anda? Jadi sama-samalah kita jaga kita. InsyaAllah no COVID-19. Bermula hari ini, lebih banyak program di TV Al-Hijrah akan mengenakan pelindung muka, antaranya program analisis, tijarah, 60 minit bersama dan My Quran Time. Dan berikut harga emas semasa yang dibawakan oleh Makmur Gold. $30 kontena tiba Syria. Alhamdulillah bertemu lagi. Insiden serangan di 2 kawasan perkampungan di barat Niger mengorbankan kira-kira 100 orang. Serangan pertama tercetus pukul 11 pagi waktu tempatan Sabtu lalu sebaik keputusan pusingan pertama pemilihan presiden diumumkan. 12 detik serangan itu, Datuk Bandar Ton Diki Windy, Almo Hassani berkata, penyerang yang menaiki motosikal berpecah kepada 2 kumpulan untuk menggempur 2 kawasan perkampungan yang terletak kira-kira 7 km antara satu sama lain. 70 dilaporkan terkorban di Choma Bangou dan 30 kematian di Zaro Madareye. Insiden sama turut mencederakan 75 orang dan segelintir daripadanya sudah dipindahkan ke Niamey dan Owalam untuk mendapatkan rawatan lanjut. Kejadian itu ialah yang terbaru dalam siri pembunuhan beramai-ramai didalangi gerakan jihad di wilayah Tillaberi. Perdana Menteri Niger, Brigi Rafini, semalam mengetuai delegasi melawat lokasi kejadian serangan, manakala Presiden Mahamadou Issoufou dijangka mempengerusikan mesyuarat tergempar Majlis Keselamatan hari ini. Keputusan pemilihan itu menyaksikan calon parti pemerintah dan bekas menteri Mohamed Bazoum memenangi pusingan pertama pengundian Presiden Niger yang diadakan minggu lalu.
30 kontena barangan bantuan hasil sumbangan rakyat Malaysia selamat tiba di Syria. Bantuan terbesar bagi mengakhiri tahun 2020 ini adalah inisiatif Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia (MAPIM) hasil daripada sumbangan orang ramai melalui tabung Syria Emergency Appeal. Ia akan dimanfaatkan oleh keluarga pelarian yang bakal menempuh musim sejuk melampau beberapa hari lagi. Antara barangan yang dimuatkan dalam kontena ini termasuklah bekalan makanan kering, hygiene kit, alat pemanasan, arang, selimut tebal dan juga air bersih. Misi bantuan kecemasan terbesar 30 kontena anjuran MAPIM ini turut mendapat liputan meluas daripada agensi media di Turki. Hadir sama pada majlis pelancaran flag off 30 kontena bantuan ke Syria adalah Mufti Kilis Said Abdul Rahman dan Presiden Agensi Vakaf Turki İhsan Aci. Çok teşekkür ederiz. Tekrar MAPIM'e bugün yine teşekkür ediyoruz. 30 sırla buradayız. Öncü Pınar sınır kapısından Suriyeli kardeşlerimize insani yardım 30 sırla gidiyor. MAPIM'e teşekkürler, Malezya'ya teşekkürler. Allah razı olsun. Menurut Ketua Misi Rescue Syria, Dr. Sani Arabi Al-Kahiri, bantuan hasil sumbangan rakyat Malaysia bernilai 1.5 juta ringgit ini akan membantu sekurang-kurangnya 400,000 pelarian Syria di wilayah Idlib dan Azaz. Untuk 2020 ini yang terakhir, walau bagaimanapun kita sedaya upaya mencuba untuk berikan yang terbaik kerana di dalam Syria seperti semua orang tahu ada 6 juta. Dengan 30 kontena ini kita hanya dapat meringankan sedikit beban mereka. Walau bagaimanapun ini adalah peluang untuk beramal kepada semua kita. Semasa pandemik COVID-19 ini kita ambil rencana peluang untuk kita menghantar bantuan. Tanda kita bersaudara, tanda kita peduli. Begitu juga di Malaysia, begitu juga di Gaza, begitu juga di Indonesia, Somalia dan sebagainya. Sebelum pelancaran 30 kontena barangan bantuan ke Syria, 17 kontena barangan telah tersadai hampir 10 bulan di gedung sementara di sempadan Syria. Ini berikutan perintah larangan rentas sempadan yang telah dikeluarkan kedua-dua negara akibat pandemik COVID-19. Namun begitu, memikirkan keadaan terdesak para pelarian yang amat memerlukan bantuan, Delegasi Rescue Syria MAPIM berhempas pulas memohon kebenaran dan bergegas ke sempadan Syria bagi menguruskan barangan sedia ada dan tambahan 13 kontena lagi. Ini kerana menjelang Januari sehingga Februari tahun hadapan, cuaca di Syria akan turun ke paras 0 darjah Celsius dan situasi berkenaan akan menyukarkan lagi kehidupan para pelarian di sana. Kanak-kanak adalah yang paling terkesan dengan cuaca sejuk dan ada di antaranya tidak mampu bertahan lalu mengakibatkan kematian. Bantuan boleh terus disalurkan melalui akaun Maybank Dana MAPIM Syria Emergency Appeal bernombor 5628 3463 6987 atau layari laman web www.rayuansyria.com. Sementara itu, Duta Turki ke Malaysia, Dr. Merv Safa Kavakci dalam masa sama menyampaikan rasa syukur dan ucapan jutaan terima kasih kepada rakyat Malaysia di atas bantuan kemanusiaan serta sumbangan yang disalurkan. Beliau juga berharap kerjasama erat di antara MAPIM dan Agensi Wakaf Turki TDV akan terus kekal dalam usaha membantu saudara Islam yang terdesak dan masih kekal menjadi pelarian di Syria. Sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.